Salam dan selamat hari Sabat. Okey, pada minggu ini saya akan membawa kita untuk melihat ataupun membaca di dalam uh, berita mission Sabat kelima suku ketiga tahun 2020. Okey, kita akan melihat berita mission di negara Gabon. Okey, jadi tajuk berita mission kita pada pagi ini iaitu bertaruh pada kuda-kuda. Okey. Jadi, berita mission ini adalah berkaitan dengan seorang yang bernama Christopher Minsta Miowono berumur 44 tahun. Okay, kegiatan lumba kuda telah menjadi angan-angan Christopher apabila dia berumur 27 tahun. Bapa Christopher, seorang guru matematik, telah dirasuk cinta judi bertaruh kuda semasa dia sedang menuntut di sebuah universiti di negara Perancis. Apabila dia balik ke negaranya, dia dapati lumba kuda juga adalah satu kegiatan lepas kerja yang sangat popular di negaranya, negara Gabon. Tetapi tidak ada seorang pun pergi ke tempat lumba kuda untuk buat pertaruhan. Sebaliknya, ramai orang yang buat judi taruhan di pondok-pondok perjudian di tepi jalan di mana mereka boleh buat pertaruhan pada lumba kuda yang diadakan setiap siaran langsung dari negara Perancis melalui televisyen. Okay. Bapa bawa Christopher kepada beberapa pondok tepi jalan untuk buat pertaruhan. Christopher tidak mempunyai sebarang pekerjaan. Jadi bapa berikan dia wang setiap hari supaya dia boleh bermain bersama. Kemudian Christopher akan buat pertaruhan sekurang-kurangnya 5,000 frank mata wang Central African atau USD RM10 ataupun duit Malaysia RM42 Malaysia setiap hari pada kuda-kuda. Oleh itu, dia sentiasa mengabaikan masa untuk makan dan juga masa untuk tidur semata-mata mencuba nasibnya pada lumba kuda. Beberapa kawan dia yang datang dari gereja Seventh-day Adventist dari Bandaraya Libreville, ibu negara Gabon, telah memerhati keinginan Christopher yang amat pesona dengan perjudian. Mereka pun cuba sedaya upaya nasihat, teguran dan beri amaran kepada Christopher. Tetapi Christopher tetap tidak mahu mendengar teguran dan amaran dari kawan-kawannya. Lumba kuda adalah satu permainan yang akan melatihkan minda kita berfikir, kata Christopher. Kamu perlu tahu matematik untuk permainan ini. Okay, di dalam satu kemenangan, pada satu pagi Ahad, Christopher kalah sebanyak 3,000 frank pada pertaruhan lumba kuda di sebuah pondok perjudian. Tidak puas dengan kekalahannya, Christopher pun balik ke rumahnya. Dia semak semula borang taruhan dan didapati dia telah gagal pada pertaruhan pada seekor kuda. Dia dapati dia masih ada 2,000 frank. Christopher pun balik semula ke pondok taruhan untuk mencuba nasib dengan baki wang yang dia masih ada. Semasa dia berada di depan sebuah pondok perjudian di tepi jalan raya, ketika sedang mengisi satu borang pertaruhan, tiba-tiba sebuah motorkar yang dipandu laju tukar laluan lalu merempuh Christopher dan dua orang perempuan yang berada di depan pondok perjudian itu. Pemandu kereta itu terus pecut lalu selepas kejadian itu. Seorang pemandu kereta lain yang tidak dikenali bawa Christopher dan dua orang perempuan yang cedera parah ke hospital dalam keretanya dengan segera. Seorang perempuan meninggal dunia selepas sahaja tiba di hospital, sementara perempuan lain meninggal dunia 2 jam kemudian. Christopher yang baru sedar dari berada baring di katil hospital mendapati kedua kakinya lumpuh dan baju T-nya yang berwarna biru
penuh dengan darah yang sudah beku, diletak dalam beg plastik tergantung pada sisinya. Dia merasa lemah dan amat kesakitan. Dan pada masa itu, dia berpikir kematian amat dekat pada dia. Dia mula berdoa dalam hatinya. Tuhan, saya faham sekarang, kata Christopher dalam doanya. Engkau memberitahu saya berhenti berjudi banyak kali selama ini, tetapi saya tidak indahkan. Tetapi sekarang saya mahu mendengar panggilanmu. Oleh kerana belum bayar cas pendaftaran dan tiada wang jaminan, Christopher belum lagi diberi sebarang rawatan oleh pihak hospital. Christopher tidak ada jalan sama sekali untuk menghubungi ahli keluarganya sebab dia tidak dapat bergerak. Oleh kerana tidak ada wang pada masa itu, dia tidak diberi khidmat rawatan selama 2 hari. Akhirnya dia dapat bergerak dari katil hospital dan merangkak ke pasar untuk mengambil taksi. Dia telah menggunakan baki wang 2,000 franc yang dia ada, baru sedar masih ada pada poket seluar panjangnya untuk tambang taksi. Oke, jadi kita lihat tentang pemulihan yang penuh. Di rumahnya, Christopher telah dirawat oleh kakaknya yang juga seorang juru rawat. Christopher sendiri sentiasa berdoa kepada Tuhan untuk mendapat penyembuhan dan pemulihan dengan cepat ke atas dirinya. Tuhan, Engkau menyelamatkan aku dari kematian, kata Christopher dalam doanya. Sekiranya Engkau melindungi aku dan membuat saya dapat berjalan semula, saya akan serahkan hidup saya ini kepadamu. Saya akan berhenti berjudi. 3 minggu kemudian, Christopher mula dapat menggerakkan kedua kakinya. Dia memberi banyak terima kasih dan syukur kepada Tuhan dan dia terus berdoa. Sebulan kemudian, Christopher sudah dapat berjalan sendiri di rumahnya. Selepas 3 bulan tinggal di rumahnya, Christopher telah pulih sepenuhnya. Dia boleh berjalan, berlari, dan bermain. Selepas dia pulih sepenuhnya, Christopher mula cari borang-borang pertaruhan lumba kuda yang lama dan baru dan yang belum digunakan, dan dia mula kumpulkan semua itu dalam satu beg plastik besar. Dia pun bakar semua barang dan bahan-bahan lain yang berkaitan perjudian di depan semua ahli keluarganya. Saya tidak peduli sama ada saya kaya atau miskin, kata Christopher depan ibu bapa dan keluarganya. Sekarang saya mahu melayan Tuhan dan saya berjanji tidak akan berjudi lagi. Christopher tidak pernah berjudi selepas itu. Hari ini pada tahun 2020, Christopher Minsta Miowono yang berumur 44 tahun memulakan hidup baru yang penuh bahagia bekerja sendirian sebagai pengecat rumah. Adalah lebih baik bekerja sehingga bertitik peluh mendapat wang daripada bertaruh pada nasib yang sia-sia untuk mendapat wang dengan cara yang mudah dan menipu, kata Christopher. 3 tahun yang lalu, yaitu tahun 2017, sebahagian dari dana persembahan Sabat ke-13 sedunia suku kedua tahun 2017 telah disalurkan kepada Mission Adventist Negara Gabon yang telah digunakan untuk membina sebuah sekolah menengah tinggi Adventist yang seramai 280 penuntut di Bandaraya Libreville, Gabon. Christopher tinggal dan pergi ke gereja Seventh-day Adventist di Bandaraya Libreville, Gabon. Okay, ini saja berita mission kita. Jadi saya berharap lebih-lebih lagi cerita yang telah dialami oleh Christopher, di mana beliau merupakan seorang pejudi ataupun kaki judi dan menyebabkan beliau mengalami kemenangan. Jadi dalam kemenangan tersebut beliau telah disedarkan. Jadi selama ini beliau tidak tahu bahawa pentingnya Tuhan bersama beliau. Jadi apabila beliau sedar dan mengetahui
pentingnya firman Tuhan dalam kehidupannya. Jadi beliau terus berubah, disebabkan oleh kesembuhan yang beliau alami dan dapat berjalan semula. Jadi inilah kesaksian daripada Christopher. Dan begitu juga dalam kehidupan kita, walaupun kita pernah jatuh, walaupun kita selama ini mendapat kehidupan yang susah, walaupun kita hari ini kita susah, tapi kita haruslah jangan berputus asa, sentiasa berpegang teguh kepada firman Tuhan, sebab firman Tuhan mengejar kita supaya kita menjadi seorang anak Tuhan yang taat, dan mengejar kita arti kehidupan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.